Berlatar belakang di kota Prancis, kisah akan berfokus pada seorang pria parubaya bernama Charlie Mati yang merupakan mantan mafia yang paling ditakuti di kota Marseille. Charlie memutuskan untuk hidup dengan damai, menghabisi masa tuanya bersama istri dan 2 anaknya. Namun setelah 3 tahun meninggalkan dunia hitamnya, perkiraan Charlie bahwa hidupnya telah damai ternyata salah. Ketika Charlie hendak memarkirkan mobilnya di sebuah mal di pusat kota, tiba-tiba sekelompok orang menembakinya secara membabi buta. Namun ajaibnya, meski 22 peluru bersarang di tubuhnya, Charlie masih bisa selamat. Dan inilah ketika Charlie dibawa ke rumah sakit. Dalam keadaan sekarat, Charlie terbayang masa-masa kelamnya ketika masih berada di dunia hitam, di mana kejahatan pertama dan yang membuat kita tidak habis thinking adalah Charlie dan 2 orang sahabatnya membunuh presiden yang baru saja dilantik. Moi je veux tuer le président de la République. Ami jusqu'après la mort. Ami jusqu'après la mort. Ami jusqu'après la mort. Charlie Mattei semblait donc s'être retiré des affaires pour se consacrer à ses 2 enfants et à sa femme Christelle. Dari sekian banyak tindak kriminal yang dilakukan Charlie, tidak satupun kejahatan yang mampu memasukkannya ke penjara karena tidak pernah ada bukti bahwa dialah yang melakukan kejahatan tersebut. Berita tentang tertembaknya Charlie dengan cepat menyebar hingga sampai ke telinga Zakia, salah satu sahabat Charlie yang memilih untuk tetap menjadi mafia. Vous avez reconnu l'un de vos agresseurs? Vous aviez reçu des menaces? Monsieur Mattei, si vous voulez que l'enquête avance, il va falloir nous aider. Alors aidez-moi. Non. Ketika Charlie sudah melewati masa kritisnya, seorang detektif wanita bernama Goldman datang untuk menanyakan siapa pelaku penembakan tersebut. Namun Charlie mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Tentu saja Charlie berbohong, karena dia tidak ingin polisi mencampuri urusannya. Beberapa saat kemudian, Martin, salah satu sahabat Charlie yang memutuskan untuk menjadi pengacara tiba, disusul oleh 2 orang rekan yang selalu setia kepadanya, yaitu Karim dan Yasmin. En tout cas, ne jamais être seul. Si tu dois me joindre, pas de portable. Setelah selesai menjenguk Charlie, Karim kemudian pulang dan memerintahkan Martin untuk tidak membiarkan Charlie sendirian. Sementara Yasmin memilih untuk menjaga Charlie. Beberapa saat kemudian, seorang pria yang menyamar dengan menggunakan pakaian dokter masuk ke salah satu ruangan dan menembaki pasien yang terbaring di sana. Entah apa tujuannya, tapi jika dia ingin memastikan Charlie mati, maka dia salah sasaran. Karena Charlie telah dipindahkan oleh Yasmin ke ruangan yang lain. Esok harinya, Zakia bersama rombongan anak buahnya datang untuk menjenguk Charlie. Obrolan mereka sama sekali tidak menyinggung tentang kasus penembakan Charlie, karena mereka tahu bahwa mereka diawasi oleh Goldman. Setelah bercerita panjang lebar, Zakia kemudian mencium kening Charlie dan pergi dari rumah sakit tersebut. Je laisse les chocolats. Singkat cerita, Martin dan Karim yang terus mencari informasi akhirnya menemukan titik terang tentang siapa otak dari penembakan Charlie. Setelah memberitahu kepada Charlie bahwa mereka telah menyandra seseorang yang akan membongkar semuanya, mereka bertiga pun pergi dari rumah sakit. Goldman yang masih mengawasi Charlie akhirnya ikut mengejar Charlie dan yang lainnya. Namun saat sampai di sebuah gang sempit, Karim kemudian menelpon temannya
untuk menghalangi Goldman dan mereka pun akhirnya lolos. Vas-y. Vas-y. Recule, bordel! comme ça. Je peux pas. J'ai rien fait. Tout ce que j'ai dit, c'était des conneries. Sesampainya di lokasi, Frederick yang disandra terlihat sangat ketakutan ketika melihat kedatangan Charlie. Charlie kemudian menenangkannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan menyakitinya jika dia mau jujur dan menceritakan semuanya. Disinilah kita mengetahui bahwa otak dari semua ini adalah Zakia. Parle-moi du 1er février. J'étais au Bécou quand ils sont partis. Mais j'ai pas pu y aller, je vous jure. Il a voulu m'assassiner. À cause de la drogue. Quelle drogue? La drogue, c'est l'avenir. Il s'est associé avec le pistachier. Vous étiez le seul danger. Il a toujours eu peur de vous, de vos réactions. Vous faites peur à beaucoup de gens, monsieur Mattei. Moi, là, par exemple, j'ai peur. Charlie yang mendengar semuanya kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan misi balas dendamnya dan meminta Karim mengantar Frederick pulang. Sementara dia akan pulang ke rumahnya bersama Martin. Rien. C'est une base professionnelle. Faut le faire taire. J'ai fait une promesse. Ami jusqu'après la mort. A tué le parrain de son fils. J'aurais donné ma vie pour lui. Je lui ai déposé le chez lui. Beberapa hari kemudian, terlihat Karim yang hendak pergi tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dan dibawa ke sebuah lapangan kosong di pinggiran kota. Beberapa saat kemudian, Frederick keluar dan meyakinkan Pascal bahwa Karimlah yang menyanderanya. Setelah itu, Pascal yang merupakan tangan kanan Zakia akhirnya menembak Frederick dan juga memutilasi Karim. T'es sûr? Oui. Tu veux lui dire quelque chose? Non, ça va. Et voilà. Potongan tubuh Karim kemudian dibungkus dan dikirim kepada istri Charlie melalui JNT gratis ongkir. Bonjour Madame Mattei. Bonjour. Merci beaucoup. Bonne journée. Allahu Akbar. Setelah selesai melaksanakan fardu kifayah, tersirat dari raut wajah Charlie kemarahan yang tidak lagi bisa dia tahan. Terlebih saat dia melihat tangisan pilu keluarga Karim. Charlie kemudian menghampiri Yasmin dan memintanya untuk membawa anak dan istrinya keluar dari kota Marseille. Un endroit sûr. Ça coûtera ce que ça coûtera. Compte sur moi. Beberapa hari kemudian, Pascal dan anak buahnya sedang melaksanakan pesta atas kematian Karim, sekaligus merayakan ulang tahun Bastien. Beberapa saat kemudian, pesta tiba-tiba terhenti karena Charlie tiba-tiba datang dengan memegang sebuah pistol dan granat yang membuat mereka tak bisa berbuat apa-apa. Un seul qui joue au con, on y reste tous. Dans le seau. Tire-moi ça. Setelah memerintahkan mereka untuk mengumpulkan semua senjatanya, Charlie kemudian mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka satu persatu. Namun Charlie masih memberi kesempatan untuk bertemu keluarga mereka dan meminta maaf, serta merenungi dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. T'as compris? Parce que je vais tous vous abattre, tous. Et pas tout de suite. Je veux que vous ayez le temps de penser à ce que vous avez fait. Pardon à vos femmes et vos enfants. Que vous leur disiez pourquoi vous allez mourir. Vous serez en sécurité nulle part tant que je serai vivant. Arrêtez. Bastien. Bon anniversaire, Bastien. Je vais aller prendre des fleurs chez Romagnac. Ils ont une belle rouge, mais... Esok harinya, Papa Lardo mendatangi makam anaknya untuk sekedar bercerita dan meminta maaf sebelum kematiannya tiba. Belum puas bercerita, Charlie telah ada di belakangnya dan menembaknya saat itu juga.
Moi, je viens plus, personne ne me répond jamais. Depuis la mort de mon fils. C'est comme moi, j'ai plus ma tête depuis la mort de Karim. Di waktu yang sama, salah satu bawahan Pascal melihat Martin yang sedang terburu-buru. Dia kemudian melaporkannya kepada bawahan Pascal yang lain agar mengirimkan tim untuk memburu Martin. Setelah Martin tiba di tempat persembunyian Charlie, Martin mengatakan bahwa rumah Charlie telah dihancurkan oleh bawahan Zakia. Beberapa saat kemudian, bawahan Zakia tiba. Charlie kemudian menyuruh Martin untuk kabur dengan bot miliknya, sementara Charlie mengalihkan perhatian mereka. Ils sont là. Casse-toi maintenant, vite. Il y a un Zodiac au bout de la jetée, dépêche-toi. Pascal dan yang lainnya mengejar Charlie yang kabur menggunakan motor. Sesampainya di jalan raya, Charlie menabrakkan motornya ke mobil polisi hingga Pascal dan yang lain terpaksa melepasnya. Charlie yang kemudian ditahan sementara bertemu dengan Goldman. Goldman mengatakan bahwa ada 8 orang yang diduga melakukan penyerangan terhadapnya. 1 sebagai pengawas, 2 orang sebagai pengemudi, dan 5 orang lainnya sebagai eksekutor. Namun di antara 5 orang tersebut, terdapat 1 orang yang tidak berniat membunuhnya dan dengan sengaja mengarahkan tembakannya ke atas. Parmi les hommes qui vous ont tiré dessus, il y en a un qui voulait pas vous tuer. Non. On a retrouvé les impacts dans un cercle de la taille d'une orange. Le tueur, il est le seul à pas vous avoir touché. La prochaine fois qu'on me tire dessus, je vous promets, je ferai un peu plus attention. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Frank sedang memasukkan peliharaannya ke dalam mobil. Beberapa saat kemudian, seseorang menyapanya dari belakang yang tak lain adalah Charlie. Frank yang mencoba menyerang akhirnya harus menahan timah panas bersarang di kakinya. Setelah itu, Charlie membawanya ke laboratorium milik Zakia. Frank yang sudah menerima 2 tembakan di kakinya kemudian menyerah dan mengatakan kepada Charlie bahwa dia tidak mau mati demi Zakia. Frank kemudian menyerahkan database milik Zakia kepada Charlie, di mana di dalam data tersebut terdapat catatan tentang kejahatan Zakia. Tu vois, quand je l'ai contacté avec les fournisseurs, les passeurs, les quantités, les dates de livret, tout le fric qu'il a fait sur son dos, je te dis pas. C'est un Zach qui va te manger dans la main. Tu le tiendras. Il pourra plus rien contre toi. Setelah memberikan data tersebut, Frank yang mencoba melarikan diri saat Charlie lengah harus tewas meski sempat memohon ampun kepada Charlie. Pardon, Charlie. Je te demande pardon. Je te pardonne pour ce que tu m'as fait, Franck. Ce que tes chiens ont fait à Karim, j'y arrive pas. Zakia yang mendapat informasi segera menuju laboratorium miliknya dan mendapati Frank telah tewas. Zakia yang marah kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Charlie dan juga seluruh keluarganya. Putain. Éradiquer toute sa famille jusqu'au dernier, je m'en fous. Le prochain qu'il rate, je le bute. Sementara Charlie yang sudah memegang data milik Zakia menemui Martin dan memberikan data itu kepadanya. Singkat cerita, anak Charlie, Anatoly dan Eva dijemput oleh Yasmin sepulang dari sekolah. Saat di perjalanan, sebuah mobil menghalangi jalan mereka. Beberapa saat kemudian, segerombolan orang menembak Yasmin lalu membawa Anatoly dan Eva. Eva dilepaskan, tujuannya untuk menyampaikan pesan kepada Charlie agar segera menyerah atau semua keluarganya akan menjadi korban.
Charlie yang mendengar berita tersebut kemudian mendatangi Goldman untuk mengajaknya kerjasama, di mana Charlie meminta Goldman untuk menyampaikan kepada media bahwa dia telah tertangkap. Charlie tahu betul bahwa Zakia tidak akan membunuh anaknya karena tujuannya telah tercapai. Dengan begitu, Charlie bisa menemukan anaknya selagi Zakia mengira bahwa dia telah dipenjara. Awalnya Goldman menolak, namun melihat mantan mafia paling ditakuti itu menangis memikirkan anaknya, Goldman akhirnya lunak dan mau membantu Charlie. Moi, il est dur à mon petit. Si Zakia croit que je suis en prison, il se méfie. Je ne peux retrouver mon fils que si Zakia mieux que personne ce que c'est que de perdre ce qu'on a de plus cher au monde. Sera en sécurité, je me rendrai. Vos histoires de voyous, j'en ai rien à Mon foutre. fils, il a rien demandé à personne. Et il va mourir si... Je vous en supplie. Celui que l'on surnomme l'immortel n'aurait opposé aucune résistance, selon la police marseillaise, qui évidemment se félicite de cette arrestation. Berita palsu penangkapan Charlie sampai ke Zakia, tapi Zakia tidak peduli. Dia tetap berniat menghancurkan Charlie dan membuatnya menderita secara fisik maupun mental. Zakia kemudian menyuruh anak buahnya untuk segera membunuh Anatole. Comme la dernière fois? Inouye, on doit. Ce que tu veux. Charlie yang sudah lama menunggu di depan rumah Zakia kemudian melihat Pascal memasuki mobil. Charlie kemudian membuntutinya dan tibalah mereka di tempat di mana anaknya disandra. Setelah masuk ke dalam, Pascal lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Anatole. Tapi anak buahnya menolak karena Anatole hanyalah anak-anak dan dia tidak bersalah. On peut pas faire ça, c'est un monde. Et alors, tu retiens, qu'est-ce que ça va te foutre? Bouge, putain, va chercher des pelles et sacs poubelles. Je peux pas. J'ai demandé ton avis. Pascal yang sudah terbangun kemudian menusuknya dari belakang hingga dia tewas saat itu juga. Pascal kemudian memasukkan Anatole ke dalam bagasi mobil bersama mayat anak buahnya tersebut. Sementara Charlie yang dari tadi berusaha masuk terhambat oleh kawat berduri yang mengelilingi area tersebut. Namun saat Pascal hendak berjalan keluar, tiba-tiba Je vais te signer comme ton pote. Singkat cerita, Charlie yang menganggap Zakia sudah kelewatan karena melibatkan keluarganya dalam urusan pribadi, kemudian mendatangi Zakia langsung ke rumahnya. Saat itu, Zakia yang sedang ada di dapur melihat sebuah pisau menancap di sebuah poster miliknya. Beberapa saat kemudian, Charlie sudah ada di belakang Zakia. Après la mort, tu te souviens? J'ai jamais rien dit aussi con. Ça, mais on n'a pas vieilli pareil. Toi, t'as visé que ta pute comme un lâche. Des limites que j'ai jamais voulu dépasser. La dope? C'est ça tes limites, ta C'est morale? différent, Charlie. Tu te crois meilleur? Et toi et moi, on se ressemble. Meski Charlie tak bisa memaafkan Zakia, Charlie tetap tidak bisa membunuh sahabatnya tersebut. Namun saat Charlie lengah, T'as raison d'avoir survécu tes blessures. C'est la plus grosse pourriture que je connaisse. J'ai dit, supplie-moi. beberapa saat kemudian polisi datang dan menangkap mereka. Entah bagaimana data kejahatan milik Zakia yang dipegang Martin bisa ada di tangan Goldman. Berkat data itu, Zakia akhirnya langsung divonis mati. Sementara Charlie yang sedang diinterogasi lagi-lagi lolos karena polisi tidak memiliki bukti kejahatan yang dia lakukan. Saat Charlie keluar dari kantor polisi, Martin sudah menunggunya di luar. Charlie kemudian memintanya untuk mengantarkan dia ke tempat di mana dia tertembak. Sesampainya di sana, Charlie lalu mengeluarkan Martin dan namun tembakan itu sengaja diarahkan ke atas dan di titik yang sama, hingga membuat kita mengetahui
bahwa orang ke-8 yang tidak berniat membunuh Charlie saat peristiwa itu adalah Martin sendiri. Charlie akhirnya bebas dan dia bisa menghabiskan masa tuanya bersama keluarga tercinta.